Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Kasihi Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, EJK Surau An-Nur U12, pimpinan-pimpinan masyarakat, para alim ulama, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah untuk kita mengimarahkan dan menghidupkan rumah Allah dengan program-program ibadah. Alhamdulillah, kita dapat menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Seterusnya dapat kita jayakan satu program majlis ilmu untuk sama-sama kita saling ingat mengingati di antara kita. Mudah-mudahan Allah berkati usaha kita, Allah berikan ganjaran yang besar kepada kita, Allah tambahkan ilmu pengetahuan untuk kita, Allah kurniakan kefahaman kepada kita tentang agamanya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita, tunjukkan kepada kita jalan untuk kita mendapat keredaan daripada, insya-Allah. Dan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan nikmat iman dan Islam yang masih lagi Allah kurniakan kepada kita. Kurniaan yang sangat-sangat istimewa yang perlu kita pelihara dan pertahankan sungguh-sungguh, iman dan Islam. Kerana tanpa iman dan Islam tak bernilai segala amal kebaikan yang kita lakukan. Tidak akan dikira oleh Allah, bahkan tidak akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita jaga sungguh-sungguh agama kita, jaga sungguh-sungguh iman kita. Mudah-mudahan dengan usaha kita Allah tetapkan iman dan Islam dalam diri kita, dalam diri ahli keluarga kita sehingga akhir hayat, insya-Allah. Dan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi panjangkan umur kita. Allah berikan peluang dan kesempatan kepada kita untuk terus hidup di atas dunia ini. Dan kesempatan ini yang perlu kita lakukan, perlu kita gunakan sebaik-baiknya agar tidak kita sia-siakan dengan kita melakukan amal ketaatan, iaitu kita ikut segala perintah Allah dan tinggalkan larangannya. Seterusnya peluang ini perlu kita gunakan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita, Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, dan Allah tempatkan kita di kalangan hamba-Nya yang mendapat redha daripadanya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada malam ni saya hadir sebagai ganti kat sini. Ganti. Jadi ala kulli hal, lama tu tak datang sini kat sini. Itu subuh. Jadi ala kulli hal, alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi kita ni masih lagi berada dalam bulan Syawal. Masih lagi dalam bulan Syawal, akhir-akhir bulan Syawal. Jadi bila masih lagi dalam bulan Syawal ni, saya ambil lah tajuk
pilihan tajuk ataupun saya cari tajuk saya nak kita ambil ibrah pengajaran daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam bulan Syawal. Jadi banyak peristiwa yang besar berlaku dalam bulan Syawal, banyak sebenarnya. Di antaranya berlaku peperangan Uhud. Perang Uhud yang banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada ni. Yang perlu kita kita faham, yang perlu kita tahu tentang bagaimana susahnya perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berlaku juga peristiwa yang besar, iaitu peristiwa perang Khandaq atau dipanggil perang Ahzab. Perang Ahzab, yang mana tentera Islam terpaksa bertahan di dalam Madinah, menggali parit sekitar Madinah untuk mempertahankan keimanan mereka dan mempertahankan diri daripada serangan musuh musuh Islam yang didalangi oleh orang Yahudi daripada Bani Nadir yang dihalau keluar daripada Madinah. Ini kita ada peristiwa perang Khandaq. Kena cari. Sebab fokus saya bukan cerita tu. Siapa yang tak tahu kena cari. Kuliah ni dia terhad masa dia. Kemudian berlaku peristiwa yang besar juga bulan Syawal, iaitu berlakunya perang Hunain. Perang Hunain. Jadi fokus saya ni malam ni nak cerita tentang perang Hunain. Perang Hunain. Perang Hunain berlaku dalam bulan Syawal, dan dia berlaku selepas daripada berlakunya pembukaan kota Mekah. Sebagaimana yang kita tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah Nabi ni orang Mekah. Awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang Mekah. Awal dakwah Nabi. Bermulanya daripada dakwah secara rahsia ataupun secara orang yang dekat ataupun ahli keluarga yang terdekat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan, amaran kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Kemudian sampailah berlakunya dakwah Nabi secara terang-terangan, yang mana Nabi naik di atas bukit Safa dan Nabi ajak manusia penduduk Mekah beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Waktu tu Nabi bukan ajak semayang, belum lagi. Ajak kepada mentauhidkan Allah, meninggalkan penyembahan kepada berhala. Tetapi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak. Orang Mekah tolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah Nabi duduk ni di Mekah ni, sampailah pada tahun 13 kenabian. 13 tahun. 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, yang terima dakwah Nabi ni sikit je. Yang terima dakwah Nabi ni sikit, tak ramai. Itu tara Nabi. Nak kena sedar, Nabi berdakwah akhlak yang sangat mulia, perkataan yang sangat lembut. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau nak cari cacat cela kat Nabi ni tak ada, susah nak cari. Sehingga kan bila mana yang disebut pada tahun 4 Hijriah, selepas hijrah, yang mana Nabi hantar surat kepada pembesar-pembesar, raja-raja ataupun kerajaan-kerajaan besar ketika itu. Surat yang sampai kepada Hercules, mengajak kepada memeluk agama Islam. Aslim taslam, masuklah Islam, nescaya kamu selamat. Jadi Herakla ni bila dapat surat pada Nabi, dia buat apa? Dia bagi tahu kepada orang bawahan dia, pergi ke pasar, cari orang Quraisy.
Kan? Sebab Nabi ni asal orang Quraisy, orang Mekah. Cari orang Quraisy, bawa datang. Bawa menghadap Herakla. Untuk apa ni? Nak tanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila bawa jumpa Herakla ni, ditanya. Antara soalan yang ditanya kepada orang Quraisy yang dijawab oleh Abu Sufyan ketika itu. Soalan dia apa? Muhammad ni pernah tak sekali dia menipu? Pernah tak sekali menipu? Tak pernah. Ajaibnya tak pernah. Muhammad ni tak pernah menipu walau sekali pun. Kalau nipu sekali, rasa orang tak percaya dah. Orang terus tak percaya. Ni nipu sekali pun tak penuh. Itu pun ramai yang tak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dakwah Nabi selama 13 tahun ni tidak diterima baik oleh penduduk Mekah. Sehingga Nabi ni dikecam, ditohmah di Mekah. Sampai Nabi memilih untuk berdakwah di luar Mekah. Dan tempat yang pertama dipilih oleh Nabi iaitu Taif. Taif ni salah satu tempat yang pertama yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni strategi Nabi lah. Tetapi tuduhan ataupun kita panggil fitnah terhadap Nabi ni memang kita ni dah sampai ke Taif awal lagi. Sebelum Nabi Muhammad pergi ke Taif, cerita tentang Muhammad ni dah sampai ke Taif. Lepas tu bila Nabi pergi ke Bani Thaqif di Taif, dakwah Nabi ditolak. Bahkan Nabi diherdik, dihalau dan dilempar dengan batu sehingga luka jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dakwah Nabi. Kemudian selama 9 tahun, setiap tahun di Mekah ni Nabi akan bertemu dengan kabilah-kabilah yang datang ke Mekah. Di antaranya iaitu kabilah daripada Madinah ataupun ketika itu namanya Yathrib. Iaitu kabilah Aus wa Khazraj. Aus dan Khazraj. Sehinggalah pada tahun 9 kenabian, Aus dan Khazraj mengikat bai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikat bai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas itulah kemudian berlakulah bai'atul Aqabah yang pertama, bai'atul Aqabah yang kedua. Dan tahun selepas berlakunya bai'atul Aqabah yang kedua, berlakunya hijrah ke Madinah. Ni cerita ni skip banyak. Untuk kita tahu. Ni tarik balik cerita sirah. Kemudian Nabi pergi ke Madinah. Diterima oleh orang Ansar. Nabi dan para sahabat diterima oleh orang Ansar. Sehingga Allah puji orang Ansar di dalam Al-Quran. Allah sebut tentang orang Ansar. Bagaimana Allah puji mereka dalam Al-Quran. Allah sebut bagaimana mereka inilah yang mendirikan ataupun meletakkan, memberikan rumah untuk Nabi dan orang Muhajirin. Kemudian mereka melebihkan orang Muhajirin dan Nabi walaupun mereka berada dalam keadaan susah. Orang Ansar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, peperangan demi peperangan yang berlaku. Dalam perang Badar, orang Ansar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Uhud, orang Ansar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Khandaq, dalam perang Khaybar, dan begitu juga siri-siri sehingga berlakunya Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Juga Nabi bawa bersamanya orang Ansar, orang Muhajirin dan Ansar, bawa sekali pergi ke Mekah dan membuka kota Mekah
dan dirakamkan peristiwa itu dalam Al-Quran. Allah kata, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah kata, bila datangnya bantuan daripada Allah, maka berlakulah pembukaan kota Mekah. Jadi pembukaan kota Mekah ni mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, tak terima dakwah. Orang Mekah majoritinya tak terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas 8 tahun berhijrah ke Madinah, balik semula ke Mekah, Nabi berjaya membuka kota Mekah dan pakat habis beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memeluk Islam. Di antara nama yang kita kenal iaitu Abu Sufyan, yang mana nama disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang duduk di dalam Masjidil Haram maka dia selamat. Siapa yang duduk di dalam rumahnya dia selamat. Siapa yang duduk dalam rumah Abu Sufyan dia selamat. Sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian selepas ramai memeluk Islam, jadi ketika itu orang Islam jadi ramai. Banyak Islam. Orang yang beriman, orang Islam ni ramai. Lalu ketika itu berlakulah satu gerakan yang diketuai oleh kabilah Hawazin dan juga Thaqif. Mereka ni buat apa? Mereka menghimpunkan kabilah-kabilah yang berada di sekitar. Mereka berhimpun ni untuk apa? Untuk nak memerangi Nabi dan nak menghentikan gerakan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ni berlaku selepas Fatu Mekah. Jadi bila dapat berita ni pada Nabi dan pada orang yang baru meluk Islam ni, sahabat-sahabat Nabi dan juga pembesar-pembesar Quraisy yang baru meluk Islam, mereka pun kata, jom perang. Ikut sekali. Ramai ni. Ramai. Asalnya dulu kalau cerita peperangan dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, jumlah tentera Islam tak pernah lebih daripada tentera musuh. Tak penuh. Tak penuh. Tapi dalam perang Hunain, jumlah tentera Islam ramai, lebih daripada tentera musuh. Sehingga kan orang Islam ketika itu rasa apa? Kita kali ni ramai, confirm menang. Confirm menang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu mereka pun pergi ke medan perang. Nabi dan para sahabat, Muhajirin dan Ansar, dan bersama pembesar-pembesar Quraisy dan orang yang baru beluk Islam ni pergi ke medan perang dalam keadaan yang sangat yakin, confirm menang. Dan perang Hunain ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila perang dengan kabilah Hawazin, kabilah Thaqif ni, Bani Thaqif ni, mereka ni dijadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kebiasaan orang Arab ni, style orang Arab, bila perang dia orang akan bawa habis harta, dia orang bawa habis. Anak bini, kalau bini ada tiga orang bawa bawa habis harta. Sebab apa ni? Sebab mereka akan berperang bermati-matian nak mempertahankan harta yang mereka bawa ni. Jadi style dia. Jadi bukan bawa perang kosong tak. Perang ni bawa harta yang sangat banyak. Sehingga disebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa yang tinggal pada kabilah mereka tak ada apa dah. Bawa habis untuk perang ni. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah rakamkan dalam Al-Quran. Allah kata apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a
wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam banyak medan perang. Adapun dan di masa perang Hunain, iaitu semasa kamu merasa megah dengan bilangan kamu yang ramai, tidak mendatangkan faedah sedikit pun kepada kamu, dan semasa kamu merasa bumi yang luas itu menjadi sempit kepada kamu, kemudian kamu berpaling, undur dan melarikan diri. Ini peristiwa yang berlaku dalam perang Hunain. Tentera yang sangat ramai berhadapan dengan tentera tak ramai. Sikit bilangan dia. Mereka datang dengan penuh keyakinan, sekali gempur je menang. Tapi apa Allah kata? Jumlah kamu sedikit pun tak bawa manfaat untuk kamu. Islam menang bukan dengan sebab jumlah. Sebelum ni Tuhan berikan kemenangan dalam medan-medan perang sebelum ni. Dalam medan Badar, bagaimana tentera Islam 300 orang melawan 1000 orang. Jauh beza. 3 kali ganda. Perang Uhud, 1000 orang Islam menentang 3000 orang musyrikin. 3 kali ganda kot. Dalam sejarah Islam, perang orang Islam ni, banyak tentera Islam ni memang kurang daripada tentera musuh. Banyaknya. Ni perang Hunain ni unik. Unik. Dan inilah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kamu berasa ramai, kamu mula tidak yakin pada bantuan Allah. Kamu mula tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu rasa kamu boleh menang dengan kekuatan kamu yang ramai, sedangkan ramai itu tidak membawa manfaat sedikit pun untuk kamu. Allah sebut dalam Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sampai je tentera Islam ke medan Hunain, mereka dikepung. Sebab itu disebut kata bumi yang luas tu jadi sempit. Mereka dikepung. Kanan, kiri, depan diserang. Dalam keadaan yang kelang kabut ni, memang kita bila dikepung nampak bumi ni sempit, sini tak lipi, sini tak lipi, depan tak lipi, nak pergi mana? Lari belakang. Lari belakang. Lalu mereka bertempayaran lari. Dia jadi kacau bilau sekejap. Kacau bilau tu sekejap. Bukan sampai habis perang, dok, sekejap. Sehingga disebutkan kata dalam perang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, unta baral Abu Sufyan nak lari tu dipegang oleh sahabat Nabi SAW, tak bagi lari. Nak lari dah ni, pegang, tak bagi lari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini bila mana berlakunya pergantungan terhadap diri sendiri. Yakin dengan kekuatan diri, lupa kepada bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibrah yang kita boleh ambil. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut, summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzaba alladhina kafaru wa dhalika jazaa'ul kafirin. Allah kata, kemudian Allah turunkan kepada nabinya iaitu ketenangan. Tenang. Relax. Sebab apa? Islam tak kalah. Islam takkan kalah. Walaupun secara ofisialnya dalam perang Uhud, secara ofisial ni Islam kalah. Tapi kita tengok selepas perang Uhud bagaimana Nabi dan para sahabat ni
Nabi ni sampai ke Madinah, baju perang Nabi tak tanggal lagi ni, tak buka lagi. Nabi kata pada para sahabat, ketuk balik gendang perang, kita akan berkhemah di luar Madinah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ni orang hak yang cedera parah, hak cedera tak parah, hak yang dah penat, yang dah habis tenaga ni, bangun balik, pakai balik baju besi, keluar Madinah. Nak tunjukkan kata tentera Islam masih bersiaga untuk menentang tentera musuh. Memang adalah spy daripada orang musyrikin. Tengok orang Islam duduk luar lagi, tak boleh lawan, balik. Ni bukan biasa-biasa ni, semangat lagi ni. Bukan kat tadi kalah, patut kalah masuk rumah kunci pintu, duduk kat luar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga dalam perang Hunain, di kala mana orang tengah kecamuk ni, Nabi dan para sahabat, Allah turunkan kepada mereka apa dia? Sakinah, ketenangan, tenang waktu tu. Wa anzala junudan lam tarauha, dan ketika itulah Allah turunkan tentera yang tak nampak, iaitu para malaikat. Tentera yang tidak dinampak oleh mata ni malaikat. Wa azabal ladzina kafaru, dan Allah mengazab, iaitu Allah menyiksa orang-orang kafir dengan kekalahan yang membawa kehancuran. Dan demikian itulah balasan untuk orang-orang yang kafir. Allah sebut dalam Al-Quran, surah At-Taubah. Boleh cek ayat 25-26. Ni kisah dalam perang Hunain. Lalu umat Islam ketika itu meraih kemenangan, menang. Dan ghanimah ketika itu banyak sangat, banyak ghanimah, sehingga digambarkan kata unta yang didapat, unta ghanimah ni, sampai ratusan ribu, ada yang kata puluh ribu, ada yang kata ratus ribu, banyak unta. Banyak sungguh. Dengan kambing lagi. Tawanan wanita sahaja 6,000 orang. Ramai. Ramai sungguh. Sebab apa? Bawa habis ni. Kat sini berlaku lagi satu peristiwa yang besar. Bagaimana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi dalam mengagihkan harta rampasan perang, Nabi beri kepada pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang yang baru masuk Islam ni, mereka dapat bahagian. Bukan sikit, banyak. Abu Sufyan sampai dapat 100 ekor unta. Abu Sufyan saja. Pakat dapat ni. Hak yang baru masuk Islam ni, yang ikut perang dengan Nabi SAW ni, dapat habuan yang banyak. Tetapi yang peliknya yang berlaku, orang Ansar sedikit pun tak dapat daripada harta rampasan perang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi saya cerita daripada awal dakwah Nabi. Sebab apa ni? Nak relatekan kepada orang Ansar. Bagaimana orang Ansar ni yang terima Nabi dan para sahabat, bantu Nabi, bai'ah dengan Nabi. Sampailah Nabi mendapat kemenangan, membuka kota Mekah, Fathu Mekah. Mereka masih bersama dengan Nabi. Dalam perang Hunain, mereka lah antara orang yang tetap bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam bab ghanimah, sedikit pun tak diberikan kepada orang Ansar. Ini kisah. Cerita ni kena dengar habis-habis. Kalau tak kita salah faham terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awak nak kena dengar betul-betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka berlakulah cakap-cakap, gosip. Antara cakap-cakap kata, waktu susah dulu cari kami, waktu dibuang dulu cari kami, sekarang dah senang dah. Tak nampak dah kami.
Ni. Ini antara cakap-cakap orang Ansar. Orang Ansar lah. Rasa hati. Terasa hati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan di antara lagi cakap-cakap yang bunyi kata bagaimana kami yang bersama dengan Nabi sehingga kan pedang kami ni masih hangat dengan darah orang Quraisy, tapi bila mana dapat ghanimah yang banyak diserahkan kepada Quraisy. Dalam quote tu kata maksudnya Quraisy ni orang Nabi lah, orang tempatan. Seolah-olah Nabi ni bias. Orang Ansar sikit pun tak dapat bahagian daripada ghanimah yang sangat banyak. Bukan sikit ni, ghanimah ni banyak, ratus ribu ni, banyak sangat ni. Tapi orang Ansar sikit pun tak dapat. Sikit pun tak dapat. Ini berlaku dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berlakulah cakap-cakap tak puas hati lah, rasa marah. Antara perkataan yang lunak juga, yang lembut sikit lah. Semoga Allah memberikan keampunan kepada Nabi. Sampai tak kata. Seolah Nabi salah lah. Seolah-olah Nabi ni salah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka selepas itu datanglah ketua orang Ansar, nama dia Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ni datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa dengan Nabi, wahai Rasulullah, apakah tindakanmu, apa yang boleh kamu buat terhadap apa yang dibicarakan oleh orang Ansar? Nabi tak terus jawab. Nabi tanya kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, apa pula pandanganmu wahai Sa'ad? Nabi tanya kepada Sa'ad. Sa'ad bin Ubadah, orang yang bai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bai'atul Aqabah yang pertama. Sa'ad bin Ubadah, dia pemimpin orang Ansar. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sa'ad kata, inni mru'um min qaumi, aku ni salah seorang daripada kaumku. Maksud faham quote kata dia apa? Aku pun lebih kurang jugalah, ada rasa jugalah. Macam mana yang kaumku rasa, aku pun rasa jugalah. Rasa jugalah. Terasa. Sebab apa tak dapat bahagian dalam pembahagian harta rampasan perang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi SAW tak terus jawab. Nabi tak terus jawab. Nabi kata pada Sa'ad, wahai Sa'ad, kau himpunkanlah semua orang Ansar dalam lembah ni. Ini ada suatu tempat yang kawasan bukit, tapi dia macam terkepung macam tu. Maka Sa'ad pun panggil orang Ansar, semuanya orang Ansar. Bila ditanya, semua orang Ansar dah ada dah? Ada. Ada dah orang yang bukan Ansar ada di sini? Kat situ ada hadis ni yang digunakan oleh Al-Bukhari. Disebut kata Ibnu Ukhti, tentang perkataan. Maka Nabi SAW kata Ibnu Ukhti minhum, adik kepada saudara perempuanmu sekali, maksudnya sama satu kaum lah. Sebab adik-adik dia kahwin dengan orang Muhajirin, jadi anak dia orang mana? Macam mana? Kira tu, kira masuk sekali. Minhum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu Nabi pun berkhutbah. Berkhutbah. Dalam khutbah Nabi sebut Nabi sebut kepada orang Ansar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi cakap,
Maka ni antara kaul ataupun apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, wahai saudara kaum Ansar, ada khabar yang disampaikan kepadaku yang merupakan perasaan yang ada di dalam hatimu terhadap diriku. Ni orang Ansar dengar kata Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bukankah kamu sebelum ini berada di dalam kesesatan, tetapi Allah datangkan aku untuk membimbing kamu. Kamu duduk di dalam kesengsaraan, lalu Allah datangkan aku untuk memberikan kecukupan untukmu. Kamu berada di dalam permusuhan. Aus dan Khazraj ni memang perang sesama mereka sebelum ni. Maka Allah datangkan aku untuk mempersatukan kamu. Nabi tanya balik. Kan? Nabi tanya balik kepada orang Ansar. Yang mana yang terasa hati dengan Nabi itu, Nabi tanya balik. Okay. Mendengar apa yang disebut oleh Nabi SAW, lalu orang Ansar jawab, ya benar. Allah dan Rasulullah juga yang lebih bermurah hati. Lalu Nabi SAW kata, wahai saudara-saudaraku Ansar, kamu belum menjawab perkataanku. Nabi tanya tadi sebab Nabi nak dengar jawapan daripada orang Ansar. Tapi orang Ansar hanya jawab kata Allah dan Rasulnya yang memberikan segala pemberian yang dah ada dah. Okay. Maka bila Nabi kata, kamu belum menjawab persoalanku, maka jawab orang Ansar, dengan apa yang harus kami jawab ya Rasulullah? Lalu mereka ulang perkataan sama, dengan kemurahan hati dan kebaikan yang ada pada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW, ya sungguh demi Allah, kalau kamu mahu, tentu kamu masih dapat mengatakan kamu benar dan pasti dibenarkan. Ni Nabi cakap bagi pihak Ansar. Kamu boleh je cakap macam ni. Okay? Apa yang Nabi buat benar dan apa yang Nabi buat semua dibenarkan. Ini perkataan ya. Orang Ansar tak cakap, tapi Nabi cakap bagi pihak Ansar. Engkau datang kepada kami di saat engkau mendustakan kamu. Waktu orang Mekah tolak Nabi ni, yang terima Nabi ni orang Madinah, orang Ansar. Nabi kata cakap je macam tu. Ni Nabi main perasaan ni. Bukan main Nabi sebut dalam bab perasaan. Kamilah yang mempercayai kamu di saat orang tolak kamu. Engkau ditinggalkan orang, kamilah yang menolong kamu. Engkau diusir, kamilah yang memberi tempat untuk kamu. Engkau dalam sengsara, kamilah yang menghiburkanmu. Cakap macam tu. Nabi ajar pada orang Ansar, suruh cakap macam tu, cakap kat aku macam tu. Okay. Kemudian Nabi SAW sebut lagi, kamu marah wahai saudara-saudara Ansar hanya kerana saki baki dunia yang hendak aku berikan kepada orang-orang yang hatinya baru memeluk Islam. Harta yang Nabi bagi ni untuk orang yang baru masuk Islam ni sebab apa? Nak bagi kuat keislaman mereka, nak tarik hati mereka. Agar mereka sudi masuk Islam. Sedangkan keislamanmu sudah dapat dipercaya. Sedangkan kamu orang Ansar sangat kuat Islam kamu ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni harta hak yang sedikit ni, saki baki dunia ni, disebabkan harta ini, kamu marah pada aku. Nabi sebut.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidakkah kamu rela saudara-saudara Ansar apabila mereka membawa kambing? Orang-orang Mekah ni bawa balik kambing, bawa unta, sedangkan kamu membawa pulang Rasulullah bersama kamu. Allah Akbar. Okay. Dan dengan dia yang memegang hidup Muhammad, Nabi bersumpah, kalau tidak kerana hijrah, Nabi kata, tentu aku termasuk di kalangan orang Ansar. Nabi nak masuk di kalangan orang Ansar. Jika orang menempuh satu jalan di celah gunung dan orang Ansar melalui jalan yang lain, nescaya aku akan pilih jalan Ansar. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar, anak-anak Ansar, cucu-cucu Ansar dan perempuan-perempuan Ansar. Dalam riwayat lain sebut kata, Allah minta keampunan, Allah maghfir lil Ansar, ya Allah ampunkanlah orang-orang Ansar, ampunkanlah anak-anak orang Ansar, ampunkanlah cucu-cucu orang Ansar, ampunkanlah perempuan-perempuan orang Ansar. Ini jawapan Nabi kepada orang Ansar. Sebab itu selepas peristiwa ni, memang orang Ansar ni dia jadi risau. Sebab apa risau? Lepas Nabi ku buka kota Mekah, mesti Nabi tak balik dah ke Madinah. Tapi bila dengar perkataan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yakin, kami balik Madinah, Nabi bersama dengan kami. Mana lagi untung? Kan Nabi tanya. Sehingga kan orang Ansar yang dengar perkataan Nabi pakat nangis habis. Mengalir air mata orang Ansar di medan Hunain mendengar kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang mana Nabi ni sangat kasih dengan sangat sayang kepada orang Ansar. Maka mereka pun menjawab, kami rela dengan Rasulullah sebahagian-bahagian kami. Kami tak mau hak lain. Kambing ke unta ke lembu ke kami tak nak. Kami nak kamu ya Rasulullah. Orang Ansar. Ini jawapan mereka. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini peristiwa yang berlaku. Okay. Dalam sini kita dapat lihatlah ibrah ataupun pengajaran bagaimana harta boleh menyebabkan hati orang yang berjuang, orang yang beriman, orang yang kuat mempertahankan Islam boleh bergegar hati, sehingga mereka boleh salah sangka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan harta. Ni fitnah harta ni. Fitnah harta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal harta. Azan. Di antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa yang ceritakan tadi, yang pertama, bagaimana fitnah harta ni boleh menyebabkan berlakunya ketidakpuashatian, berlakunya pergaduhan. Sedangkan harta ini hanyalah merupakan perkara yang jenisnya duniawi, yang tidak boleh menjadi alat, menjadi tempat medan perebutan. Ini ibrah yang kita ambil daripada peristiwa perang Hunain. Alangkah besarnya bagi orang yang boleh mengorbankan hartanya ke jalan Islam untuk agama. Dan peristiwa tentang fitnah harta ni bagaimana yang berlaku dalam peristiwa perang Badar pun sama. Allah turunkan ayat, Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana tebusan-tebusan perang Badar ini nak ditebus
Tawanan perang ni nak ditebus dengan harta. Allah turun ayat menegur ijtihad yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah mengutamakan ataupun memberi keutamaan kepada harta. Tumpunya harta. Jadi ambil kesedaran bagaimana fitnah harta menyebabkan keluarga jadi rosak. Orang sanggup tinggalkan agama untuk harta. Orang sanggup korbankan agama untuk harta. Sanggup tinggalkan perintah Allah demi harta dan sebagainya. Maka hendaklah kita berjaga-jaga tentang harta. Kemudian di antara kesimpulan yang kita boleh ambil bagaimana kasihnya Nabi kepada orang Ansar. Nabi sangat kasih pada orang Ansar. Jangan kata Nabi ni tak adil dok. Apa yang dibuat oleh Nabi ni memang wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahyu daripada Allah. Sebab itulah adanya bila ghanimah ni diberikan ataupun zakat ada yang diberikan kepada muallaf. Orang yang memeluk Islam, baru memeluk Islam, ataupun orang yang berjinak-jinak dengan Islam. Boleh diberikan sebagai tarikan untuk mereka memeluk Islam. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ambil awal tadi bagaimana di awal-awal perang Hunain ni umat Islam kalah disebabkan keyakinan mereka terhadap angka mereka, jumlah mereka. Maka di sini kita boleh ambil manfaat bahawa Islam nak menang bukan sebab jumlah. Bukan sebab ramainya orang Islam menang Islam. Kita salah. Islam ni nak menang bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah. Cuma persoalannya, adakah kita bersama orang yang nak memenangkan Islam ataupun kita jadi orang yang tengok sebelah. Duduk kat tepi je. Itu persoalan. Islam nak menang bila-bila masa Tuhan boleh bagi Islam nak. Bila-bila masa. Sebab Allah kata wallahu mutimmu nurihi. Ramainya mereka berusaha nak menutup cahaya Allah iaitu Islam. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka berusaha untuk menutup cahaya Allah iaitu agama Islam dengan pelbagai kaedah. Dirosakkan akhlak, disebarkan fitnah, disebarkan hiburan dan sebagainya. Mereka nak rosakkan umat Islam. Tapi Allah kata wallahu mutimmu nurihi. Allah lah yang menyempurnakan agama. Lepas tu tak perlu pandang Islam. Dok, sama ada kita bersama dengan orang yang mendapat bantuan daripada Allah ataupun kita memilih untuk biarkan sahaja. Itu persoalan. Jadi kemenangan Islam ni bukan bergantung pada ramainya orang, dok. Tak ramai pun tak apa. Tak ramai pun tak apa. Yang penting tetap diteruskan penyebaran dakwah, kefahaman kepada Islam yang sebenar dan mengajak sebanyak mungkin generasi-generasi akan datang supaya mereka dekat dengan Islam. Kemudian yang terakhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagaimana perlu kita ambil ibrah daripada peristiwa sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita baca, selalu kita dengar dan peringatkan kembali supaya dapat kita serap semangat dan yang ada pada diri Nabi dan para sahabat. Bagaimana kuat dan tabahnya mereka dalam memperjuangkan agama dan menyebarluaskan agama Islam. Kadang-kadang kita lupa. Dunia ni kita rasa hanya untuk pagi petang cari makan, lepas tu habis tua mati. Kita lupa. Rupanya Tuhan hantar kita di dunia dan Allah letakkan kepada kita amanah, dan amanah itu yang perlu kita bawa dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidup kita bukan untuk diri kita je.
Ada amanah yang perlu kita bawa dan perlu kita galas, perlu kita tanggung, yang dibawa oleh Nabi dan disambung oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in sampai ke hari ini. Perlu ada orang yang galas amanah ni, bawa dia sampai ke hari kiamat, supaya Islam terus mekar dan diamalkan dan menjadi agama yang satu-satunya dianuti, dan tidaklah orang ragu-ragu terhadap agama Islam. Maka inilah amanah yang perlu kita buat. Bukan habis masa kita untuk habis cari duit sahaja, pagi, petang, siang, malam kita lupa amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amanah ni bukan untuk diri kita je. Jangan kata aku dah semayang, puasa, zakat, haji, settle dah aku ni. Tak. Islam macam mana? Islam macam mana? Takkan cukup kita mengaku aku Islam, selamat dah aku. Tak. Maka hendaklah kita sama-sama galas tugas ini, menyebarluaskan Islam, sama ada dengan secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung kita ajak orang perlu Islam, beramal dengan Islam. Secara tak langsung dengan kita menyebarkan akhlak-akhlak Islam, tunjukkan akhlak Islamiah yang terbaik, supaya orang terikat, suka, gemar tengok orang Islam, dan nak memeluk agama Islam. Itu sedikitlah kesimpulan dan pengajaran yang boleh kita ambil. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan daripada tazkirah pada malam ni. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah agar kita sentiasa berada pada jalan yang diridai olehnya, insya-Allah. Yang baik terdatang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk, yang lemah, yang kurang, yang silap daripada kelemahan diri saya dan saya mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatik. Allahumma nawwir qulubana بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.